Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Intan at Cikgu Intan Channel. Jadi, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk Sains KSSM tingkatan 5 bagi unit 2.3 iaitu Gitar Nitrogen. Sebelum kita mulakan, jom kita tengok dulu standard pembelajaran kita hari ini. Jadi, untuk unit 2.3.1, di akhir kelas ini kamu akan dapat berkomunikasi tentang gitar nitrogen serta kepentingannya. Jadi, first kita akan analisis dulu apa yang berlaku dalam gitar nitrogen dan akhirnya kita akan tahu tentang kepentingannya kepada kita dan kehidupan kita serta alam sekitar. Jadi, sebelum kita belajar tentang gitar nitrogen, cikgu nak tanya dulu apa yang kamu faham tentang gitaran. Jadi, hari ini cikgu nak cuba bagi kamu satu analogi ataupun contoh untuk kamu faham apa itu gitaran. Gitaran ni lebih kepada untuk pengekalan. Pengekalan macam mana? Contoh paling mudah saya boleh bagi, kalau kamu ada stok 2 biji buah apple dan kamu makan sebiji. Akan tinggal berapa? Tinggal 1. Kemudian 1 kamu sedekah pada orang, bagi pada orang makan. Tinggal kosong. So, macam mana kamu nak jadikan buah apple tu kembali menjadi 2 untuk kamu kekalkan stok kamu? Yang pertama, kamu boleh minta dengan kawan ke, minta dengan dewan makan ke, ataupun yang kedua, kamu boleh beli sebiji buah apple untuk jadikan dia 2. Jadi, daripada situasi ni, kamu faham tak bahawa kita boleh lakukan apa-apa sahaja cara dalam keadaan ataupun proses apa sekalipun untuk menyingkirkan ataupun menolak dan juga untuk menambah balik supaya berlaku penggantian. Okey? Jadi, penggantian yang dimaksudkan bila ada penolakan akan ada penambahan. Untuk kita mengekalkan. Mengekalkan apa? Mengekalkan komposisi gas dalam udara. Kalau kamu dah belajar tentang bab udara sebelum ni, dalam tingkatan 1, kamu dah belajar tentang komposisi gas yang ada dalam udara kita. Antaranya, nitrogen 78%, oksigen 21%, karbon dioksida 0.03% dan lain-lain 0.97%. Jadi ini yang kita nak kekalkan dalam gitar nitrogen ini. Jadi kamu dah faham kan apa itu gitaran? So, jom kita tengok apa maksud definisi gitar nitrogen. Gitar nitrogen adalah gitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dan juga haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan juga air. Jadi sebab itulah saya tunjukkan gambar pokok dan juga haiwan dekat sebelah ni. Nak menunjukkan pengitaran di antara tumbuhan dan juga haiwan dan seterusnya persekitaran kita. Cuba kamu tengok dialog pokok tu. Pokok yang sedang bersedih tu cakap, nitrogen ni banyak di udara tapi saya tak boleh mendapatkan nitrogen secara langsung dari udara. Jadi, nampak tak kucing dekat tepi tu tengah berfikir? Let me think. So, macam mana dia nak dapatkan nitrogen daripada udara tu? Jom kita lihat. Saya yakin kamu dah biasa dah lihat gambar gitar nitrogen ni. Kalau kamu cari dekat sumber Google ke ataupun daripada buku teks yang sebelum ni pun, kamu dah pernah lihat gitar nitrogen macam ni lah rupanya. Di mana semua proses tu disekalikan dalam satu gambar rajah. Jadi, mungkin kamu boleh faham tapi kalau kamu nak ingat tu mungkin agak sukar sebab dalam satu gambar rajah. Jadi, saya akan bantu kamu dengan cara saya sediakan slide yang menarik untuk kamu faham setiap proses yang terlibat dalam gitar nitrogen ni. Jadi, kita akan analisis dahulu satu persatu proses yang terlibat dalam gitar nitrogen. Di mana contoh tadi, cikgu dah cakap sekiranya ada penolakan ataupun penyingkiran akan ada proses penambahan untuk pengekalan. Jadi, kita akan fokuskan proses-proses yang terlibat dalam penambahan dan juga penyingkiran ion nitrat. Kenapa ion nitrat? Tadi cikgu cakap tentang nitrogen. So, jom kita tengok kenapa ion nitrat.
Jadi, secara ringkasnya, kita nitrogen ni sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu proses penambahan dan juga proses penyingkiran. Jadi, cuba kamu lihat gambar ni, cikgu nak gambarkan pada kamu macam mana proses penambahan, macam mana proses penyingkiran. Cuba lihat gambar yang pertama. Gambar rumput di atas tanah dan ada arrow yang masuk ke dalam tanah. Arrow yang masuk ke dalam tanah tu adalah proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Dan gambar yang kedua menunjukkan rumput yang berada di atas tanah dan arrownya keluar daripada tanah. Itu menunjukkan proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okey, so kita lihat satu persatu proses-proses yang terlibat. Seperti mana yang cikgu cakap tadi, untuk menggantikan semula ataupun untuk menyingkirkan akan ada apa-apa saja cara yang kita lakukan ataupun proses yang terlibat di dalam kita nitrogen. Kita lihat dulu untuk proses penambahan. Yang pertama, proses pengikatan nitrogen. Yang kedua, proses penitritan. Yang ketiga, tindakan kilat dan letupan gunung berapi. Ini adalah 3 proses yang terlibat dalam penambahan ion nitrat. Yang seterusnya, proses penyingkiran. Jom kita lihat proses-prosesnya. Yang pertama, proses pendinitritan. Yang kedua, proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Dan yang ketiga, proses melarut resap nitrat. Jadi, kalau kamu tengok secara kasar macam ni, agak-agak boleh ke kamu ingat? Boleh ke kamu faham? So, cikgu akan tunjukkan satu persatu melalui slide yang saya sediakan. Slide ni menarik supaya kamu dapat ingat dengan mudah. Okey, terdapat 3 proses yang terlibat dalam penambahan ion nitrat. So, untuk slide saya yang pertama ini, gambar yang pertama ini menunjukkan proses penambahan ion nitrat. Antara proses yang terlibat, kalau kamu boleh refer dalam buku teks, ada tindakan kilat dan letusan gunung berapi. So, seperti dalam gambar, kamu dapat lihat ada kilat bersama dengan air hujan. Okey, kita pergi dahulu kepada proses ataupun tindakan kilat. Di mana tindakan kilat ini mempunyai tenaga haba yang tinggi. Dan dengan suhu yang tinggi ini, ia boleh mengoksidakan nitrogen kepada gas nitrogen dioksida. Kemudian, gas nitrogen dioksida ini akan melarut bersama dengan air hujan tersebut dan ia akan menjadi asid nitrik. Dan asid nitrik ini akan meresap terus ke dalam tanah. Apa yang berlaku seterusnya? Asid nitrik tersebut akan bertindak balas dengan mineral semula jadi yang ada dalam tanah dan ia akan membentuk ion nitrat. Ion nitrat. Ini yang saya sebutkan sebelum ni tentang ion nitrat. Kenapa bukan nitrogen? Okey, so kita tengok. So, ion nitrat. Bila ion nitrat tadi yang ditukar daripada asid nitrit yang bertindak balas dengan mineral tanah, so nitrat akan bertambah di dalam tanah. Apabila nitrat bertambah di dalam tanah, pokok akan menerima nitrogen dalam bentuk nitrat. So, nitrat ini, nitrat adalah protein tumbuhan. Di mana tumbuhan hanya boleh menerima protein dalam bentuk nitrat. Okey, jadi macam berbeza dengan kita. Kalau kita manusia melalui pemakanan. Kalau haiwan melalui pemakanan. Tapi kalau untuk tumbuhan, dia menerima nitrat ataupun nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada dalam tanah. Okey, so settle untuk proses yang pertama dalam penambahan ion nitrat. Kita pergi kepada proses yang kedua dan ketiga. Jom kita lihat lagi 2 proses yang terlibat dalam penambahan ion nitrat. Okey, kalau kamu dapat lihat, ada pokok kekacang ataupun tumbuhan legum dalam gambar dan di atasnya ada molekul gas nitrogen. Okey, kita lihat tumbuhan legum ini akan mendapatkan nitrogen daripada udara. Dan kemudiannya berlaku proses pengikatan nitrogen di mana ia dilakukan oleh bakteria pengikat nitrogen. Jangan terkeliru proses dan juga bakteria.
Jika prosesnya proses pengikatan nitrogen, so bakteria yang terlibat adalah bakteria pengikat nitrogen. Di mana bakteria pengikat nitrogen ini akan hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang tersebut dan dia akan tukarkan nitrogen kepada ion nitrat. So, point dia ion nitrat, betul? So, bila nitrat yang ada, jadi nitrat akan wujud di dalam tanah. Okey, selain daripada proses pengikatan nitrogen, ada proses yang seterusnya. Proses yang ketiga itu proses penitritan, iaitu ia dilakukan oleh bakteria penitritan. Proses penitritan oleh bakteria penitritan. Dan dia akan menukarkan amonium kepada ion nitrit dan juga ion nitrat. Bertambah tak nitrat dalam tanah? So, bila nitrat bertambah di dalam tanah, pokok akan menerima nitrogen dalam bentuk nitrat yang saya katakan ia adalah protein bagi tumbuhan. Dan peringatan, tumbuhan hanya boleh menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat sahaja. Peringatan yang sama dengan tadi. Sebab itulah saya kata, kenapa yang kita kata nitrogen tadi, tiba-tiba kita sebut ion nitrat. So, sebab itulah ada proses-proses tertentu untuk pastikan tumbuhan tersebut menerima protein sama seperti organisma yang lain. Kita pergi pula kepada gambar yang ketiga, di mana gambar yang ketiga ini adalah proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Dan untuk slide yang ketiga ini, saya akan tunjukkan satu proses yang terlibat, iaitu proses penyerapan ion nitrat daripada tanah. Okey, sama seperti dalam situasi, kalau andai kata di Malaysia ni kita akan sentiasa masukkan warga asing. Sentiasa kita masukkan warga asing untuk bekerja. Tapi sekiranya terlalu berlebihan, kita akan hantar semula mereka. Sama seperti situasi penyingkiran ion nitrat daripada tanah ni. Sekiranya nitrat terlalu banyak dalam tanah, ia akan diserap oleh rumput, di mana rumput akan menerima nitrogen dalam bentuk nitrat ataupun protein tumbuhan. Seterusnya, kamu lihat nampak tak dua ekor lembu bercinta-cintun tu? Dia sedang makan rumput. Jadi, rumput yang dimakan oleh haiwan tersebut akan membentuk protein haiwan pula. So, daripada protein tumbuhan akan jadi protein haiwan. So, ini adalah proses penyerapan ion nitrat yang saya maksudkan. Selepas itu, haiwan akan mati. Lama-kelamaan ia akan mati dan proses yang terlibat seterusnya adalah proses penguraian. Dalam proses penyerapan ion nitrat ini, itu proses penguraian yang dilakukan oleh bakteria pengurai. So, siapa yang lakukan proses penguraian? Bakteria pengurai. Bakteria pengurai ini akan menguraikan protein kepada amonium. So, baru jadi amonium bukan? Seterusnya, berlaku pula proses penitritan, di mana proses penitritan ini dilakukan oleh bakteria penitritan yang akan menukarkan amonium tadi kepada ion nitrit dan juga seterusnya ion nitrat. Sebila nitrat bertambah, berlaku juga proses yang sama, pokok akan menyerap nitrat itu, iaitu protein tumbuhan. Gambar yang terakhir iaitu slide yang keempat ini. Okey, situasi yang keempat ini menunjukkan nitrat yang banyak dalam tanah. Macam saya cakap tadi, bila terlalu banyak, kita kena hantar dia balik. Bila terlalu ada penambahan yang terlalu banyak, kita perlu singkirkan dia balik. Jadi bila nitrat yang banyak dalam tanah, nitrat tersebut perlu ditukar semula kepada nitrogen. So macam mana kita nak tukar dia kepada nitrogen? Dengan cara proses pendinitritan. Siapa yang lakukan proses pendinitritan? Iaitu bakteria pendinitritan. Bakteria pendinitritan ini akan tukarkan ion nitrat kepada gas nitrogen. Jadi, gas nitrogen yang kita serap tadi dalam proses-proses sebelum ini akan dikembalikan semula ke udara. Jadi, gas nitrogen tersebut ataupun komposisi dan peratusnya dapat dikekalkan. Okey. Proses yang terakhir daripada buku teks adalah proses melarut resap nitrat. Okey, ini adalah proses yang paling mudah untuk kamu ingat. Okey, untuk proses melarut resap nitrat ini, tiada bakteria yang melakukannya. Okey, ia berlaku secara semula jadi dengan cara dia mengalir ke air bawah tanah ataupun mengalir ke sungai. So, bila dia mengalir ke sungai, akan berlaku evaporation dan sebagainya. Selepas tu,
akan kembali semula nitrogen ke udara. Jadi kalau kamu dapat ingat, untuk proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah, okey, ada satu tindakan iaitu tindakan kilat yang tidak memerlukan apa-apa bakteria. So dia berlaku secara semula jadi. Dan untuk proses penyingkiran ini, kita ada proses melarut resap nitrat yang juga tidak memerlukan apa-apa bakteria. Ia berlaku secara semula jadi untuk menyingkirkan ion nitrat yang berlebihan dalam tanah. Jadi sekarang daripada keempat-empat gambar tadi dan keenam-enam proses tadi, kamu dah faham kan apa yang berlaku di dalam kita nitrogen? Apa proses-proses tersebut dan bagaimana proses tersebut berlaku? Mudah bukan? Jadi daripada perbincangan kita dari keempat-empat slide dan keempat-empat situasi tadi dan keenam-enam proses tadi, kita tahulah tentang kita nitrogen. Sekarang jom kita lihat pula apa kepentingannya kita nitrogen kepada kehidupan kita. Okey, kamu dapat lihat gambar yang saya tunjukkan ni, ada gambar matahari yang sedang tersenyum dan membawa pelangi. Apa maksudnya tu? Ini maksudnya alam sekitar kita sendiri memang sangat suka, sangat seronok apabila kita nitrogen ni berjalan dengan lancar tanpa pencemaran alam dan sebagainya. Dan sekiranya berlaku penggantian ini, berlaku penambahan ion nitrat setelah penyingkiran ion nitrat berlaku, jadi pengekalan gas nitrogen dan juga gas-gas lain dapat dikekalkan. So, kita lihat satu persatu apakah kebaikannya kita nitrogen kepada kehidupan kita. Yang pertama, dapat mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Kerana setelah penyingkiran daripada proses-proses tadi, akan ada pula penambahan daripada proses-proses yang tertentu juga. So, kandungan nitrogen 78% tersebut dapat dikekalkan. Okey? Yang seterusnya, yang kedua, dapat mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti. Produktiviti yang dimaksudkan bukan hanya hasil tanaman, tapi juga hasil ternakan dan juga memberi manfaat kepada kita manusia. Okey, contoh saya boleh bagi, kalau tanah subur, ada nitrat yang cukup, jadi tumbuhan juga mendapat protein yang secukupnya. Apabila tumbuhan tersebut sihat dan memberangsangkan, jadi hasil tanaman akan lebih banyak. Okey, dan seterusnya, haiwan yang memakan tumbuhan tersebut akan juga mendapat protein yang sama dan dia menjadi protein haiwan. Dan haiwan juga akan lebih sihat dan lebih menguntungkan kita manusia yang menjalankan proses penternakan ataupun pertanian. Jadi, manfaatnya kita dapat peroleh bersama. Okey, seterusnya kita pergi kepada kebaikan yang seterusnya. Kepentingan yang ketiga adalah ia dapat membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan juga protein haiwan. Kerana kita dah tahu daripada penambahan semula, kesan daripada penyingkiran tadi, proses-proses tersebut secara tidak langsung telah mengekalkan kandungan protein tumbuhan dan juga protein yang haiwan perlukan. Okey, dan yang terakhir, secara ringkas dan secara keseluruhannya, ia dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Jadi sebab itulah matahari di atas ni tersenyum dan membawa pelangi. Kesimpulannya yang kita dapat peroleh daripada tajuk kita nitrogen hari ini, kita perlulah menghargai udara dan alam sekitar kita. Kita sebagai khalifah yang ada di muka bumi ni perlulah menghargai dan kita mengelakkan sebarang aktiviti yang boleh mencemarkan udara. Kerana pencemaran udara juga boleh menyebabkan sistem respirasi tumbuhan terganggu dan juga sistem respirasi bagi haiwan. Jadi ini secara tidak langsung telah menyebabkan keseimbangan alam sekitar kita ataupun ekosistem kita terjejas. Jadi hargailah alam sekitar.
Pada kesimpulan tadi, jadi kita dah berada di akhir kelas kita. Jadi, untuk tugasannya, mudah saja ada 2 tugasan yang saya sediakan. Yang pertama, jawab soalan Google Form pada link ini yang saya akan sertakan di ruangan description. Dan yang kedua, bina satu video penerangan ringkas. Okey, saya ulang, video penerangan ringkas tentang kepentingan kita nitrogen. Kamu boleh rujuk daripada buku teks, boleh ambil mana-mana kepentingan kita nitrogen dan kamu boleh huraikan satu daripada kepentingan tersebut. Okey, so video kamu hanya berdurasi tidak lebih daripada 1 minit. Ataupun 1 minit lebih pun bolehlah. So, video penerangan yang ringkas sahaja. Jadi, sekiranya kamu semua rasakan video cikgu ni, video tentang kita nitrogen ni bermanfaat, jangan lupa tekan button like dan jangan lupa tekan button share. Okey, kita kongsikan bersama. Dan, sekiranya kamu rasa ingin melihat video-video menarik yang lain akan datang, jangan lupa tekan butang subscribe. Itu saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum. Bye.